السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي كرم بني آدم واصطفى منهم العلماء واختار أيضا منهم الزهاد والحكماء والكرماء وفضل منهم العارفين بالله والصفات والأسماء وأذاقهم لذة المحبة وأطلعهم حقيقة الأشياء من الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. قال الله تعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, pertamanya kita panjatkan syukur pada Allah kerana masih memberikan nikmat iman dan Islam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tambahkan kefahaman agama pada kita, beri kekuatan untuk kita terus beramal, dan mudah-mudahan kita terus istiqamah, mati dengan husnul khatimah, diampun segala dosa dan dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, InsyaAllah malam ni saya nak bawa diri saya dan muslimin muslimat sekalian untuk kita mentadabbur ayat yang sentiasa dibaca oleh khatib setiap kali khutbah Jumaat. Satu peringatan yang cukup besar buat umat Islam, iaitu perkara yang berkait dengan taqwa. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 102, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Ayat ini merupakan suatu perkara yang perlu disebut oleh setiap khatib, menyuruh umat Islam setiap kali Jumaat kembali bertakwa pada Allah. Namun sejauh mana penghayatan umat Islam terhadap ayat ini? Kalimah taqwa orang sentiasa bincang, bahkan menjadi satu wirid rutin di bulan Ramadan. Bagaimana ibadat taqwa, ibadat puasa pada siang hari dan qiyam pada malam hari mampu melahirkan orang yang bertakwa. Tapi kalau kita tengok daripada ayat 102 surah Ali Imran ini, apakah yang dimaksudkan takwa? Di sisi para ulama yang menafsirkan ayat ini, kalau kita tengok ayat 102 ini didahului dengan cerita bagaimana Allah Ta'ala menempelak kaum Ahlul Kitab, Nasara dan Yahudi, kerana mereka telah meninggalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dijelaskan kepada mereka hakikat tauhid yang sebenar, mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam seluruh urusan kehidupan. Tidak boleh ambil benda lain menggantikan Allah Subhanahu wa taala, tak boleh. Lalu Allah Taala utuskan rasul untuk dibacakan wahyu kepada kaum mereka. Namun mereka meninggalkan wahyu yang disampaikan oleh para rasul, bahkan mereka merubah
ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala mengikut kemahuan hawa nafsu mereka sendiri. Kalau kita imbas balik sebelum daripada 102 ni ayat 100. Allah Ta'ala sebut kepada kita ujian atas muka bumi ni cukup hebat. Bila mana kita hidup atas muka bumi, Allah Ta'ala buat kita ni, lagu mana Allah Ta'ala nak pilih kita ni, nak beza orang beriman dengan orang kafir, lagu mana? Maka caranya Allah Ta'ala berikan ujian. Di sebalik ujian itulah terzahirnya orang yang benar-benar beriman dan terzahirnya orang yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Bagaimana umat Islam, orang beriman boleh mudah-mudah dia kata aku beriman dah. Tanda dia aku sembahyang, aku puasa, aku keluar zakat, aku buat haji. Dia kata dia beriman dah. Wahum la yuftanun, sedangkan dia belum lagi diuji dengan sebenar-benar ujian. Maka orang yang beriman yang sebenar pasti diuji. Dan Allah Ta'ala yang menciptakan manusia, diuji manusia ini dengan ujian yang cukup banyak. Kita bertarung dengan diri kita sendiri, dengan nafsu kita. Kita bertarung dengan syaitan yang mencari ruang untuk menyesatkan kita. Bahkan syaitan telah bersumpah, berjanji dengan Allah Ta'ala untuk menyesatkan manusia sehinggalah kiamat. Summa la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Bila mana Allah Ta'ala perintahkan syaitan dikeluarkan daripada syurga, dia minta dengan Allah Ta'ala, aku nak sesatkan manusia, minta umur panjang. Allah Ta'ala makbulkan doa syaitan. Lalu dia kata, pasti aku akan sesatkan manusia. Keturunan Adam ini, kerja aku memang akan buat sesat. Aku akan datang daripada depan. Wa min khalfihim, maka aku pergi ikut belakang. Wa an aymanihim, aku mari dari kanan. Wa an syama'ilihim, aku mari daripada kiri. Padahal aku mari, aku akan cari ruang untuk menyesatkan manusia. Hak nafsu sendiri ni berat dah ujian. Mari pula syaitan. Kemudian manusia akan diuji dengan musuh-musuh yang sentiasa mencari ruang untuk menyesak dan menghancurkan umat Islam. Golongan munafik, golongan mubtadi', golongan murtaddin, bahkan golongan musyrikin, kafirin, mereka yang mencari ruang untuk menyesatkan umat Islam daripada jalan yang sebenar yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Taala sebut dalam ayat 100 surah Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, in tuti'u fariqan minal ladzina utul kitab, kalau kamu ikut sebahagian daripada ahlul kitab, golongan Yahudi dan Nasara, yang sentiasa menimbulkan kesamaran agama, menimbulkan syubhah, ragu-ragu dengan agama ini, dan mereka akan buat propaganda untuk menunjukkan bahawa agama yang kamu pegang ini agama yang payah, serba-serbi tak boleh, sahkan, bahkan tidak sesuai untuk diamalkan dalam kehidupan. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Kalau kamu terpengaruh, nescayalah kamu akan kembali menjadi murtad, walaupun asalnya kamu lahir dan kamu membesar dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Taala nak cerita kepada kita. Kehidupan kita ini penuh dengan ujian. Orang-orang musyrikin, orang-orang kafir akan sentiasa menyesatkan manusia. Kadang-kadang kita rasa benda ni benda yang biasa, tak ada masalah apa. Tanpa kita sedar,
sesetengah dari kalangan umat Islam hari ini siangnya beriman, malamnya menjadi kufur. Malamnya beriman, siangnya menjadi kufur. Kerana mereka tidak memahami hakikat agama yang sebenar. Siangnya mereka boleh beribadah, tapi malam mereka lalai buat maksiat. Malamnya mungkin mereka boleh menangis, tetapi siangnya mereka kembali buat maksiat pada Allah Subhanahu wa taala. Mereka disesatkan. Maka dikecilkan pemahaman agama ini dalam ruang lingkup yang sempit, memisahkan urusan ibadah dengan kehidupan seharian, kerja buat seharian. Lalu Allah Ta'ala sebut dalam ayat 101, wa kaifa takfuruna, bagaimana kamu orang beriman boleh jadi kufur? Pelik. Sepatutnya agama ini bila kamu mengaji, kamu faham agama, kamu akan makin kuat, tidak akan terpengaruh. Dan memang orang beriman dia tidak boleh terpengaruh dengan orang kafir. Wa kaifa takfuruna, bagaimana kamu boleh terpengaruh? Wa antum tutla alaikum ayatullah, dalam keadaan dibacakan kepada kamu ayat-ayat Allah. Apa maksud? Orang yang tak belajar, orang yang tak faham, orang yang tidak dengar ayat-ayat Allah, mereka akan terpengaruh dengan apa yang dibawa oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah, bagaimana kamu boleh jadi kufur sedangkan dibacakan kepada kamu ayat Allah? Orang yang sentiasa belajar dan dia mengajar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan terpengaruh. Kalau ada orang yang meninggalkan ajaran agama, walaupun sebelum ini dikenali dia sebagai orang yang beriman, tetapi masih lagi buat maksiat, bahkan terpengaruh dengan musuh-musuh Allah, maka kita kena sedar bahawa mereka tidak memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka kita nak terus istiqamah di atas jalan agama, tidak ada jalan melainkan kita kena dekat dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kena baca Al-Quran, kena belajar Quran, kena ajar pula Al-Quran kepada orang lain. Bagaimana kita boleh mengaku kita beriman dalam keadaan kita nak mati di atas jalan yang benar, husnul khatimah, dalam keadaan kita tidak pernah memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Betul, mungkin kita boleh khatam baca Quran 6,236 ayat dalam masa sebulan, mungkin di bulan puasa. Tu kebanyakan lah kita ni dah. Hak sebut hak ramai. Ke dak khatam bulan puasa? Khatam kan? Jadi hak khatam bulan puasa boleh sejuzuk sehari. Ada orang buat 3 juzuk sehari. Ada orang buat sejuzuk sehari. Ada orang buat 3 kali khatam. 3 hari sekali khatam. Ada orang buat sekali sehari khatam. Tak pelik. Boleh berlaku, cuma jarang-jarang. Macam Pengamli kata lah, jarang-jarang, kadang-kadang. Dia kata gitu. Ada orang sekali sehari boleh khatam, boleh. Ada orang 3 hari sekali boleh. Ada orang seminggu sekali boleh. Ada orang sebulan sekali dia khatam, boleh. Dan ada orang setahun sekali. Kok pandai Allah gila asal baca Quran. Jadi nak kata orang boleh baca Quran, tapi bagaimana kita memahami ayat-ayat yang kita baca? Kita sekarang ni nak baca semata-mata baca ataupun kita nak faham? Maka petunjuk wahyu Allah Subhanahu wa taala ini diturunkan kepada umat manusia melalui perantaraan baginda Nabi SAW, tujuannya untuk dipelajari dan untuk diamalkan, bukan setakat dibaca tanpa kita memahami isi kandungan sebenar yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu cara fikir kita kena ubah. Kalau sebelum gini kita duduk pulung untuk khatam baca Quran, pastikan sebelum mana kita mati kita sempat memahami setiap patah perkataan
bermula daripada bismillah dalam suratul Fatihah hinggalah minal jinnati wan nas dalam suratul Nas, surah yang terakhir dalam Al-Quranul Karim. Walaupun mungkin dari sudut amalannya kita ada yang banyak kelompongan, banyak kesilapan kita, tetapi bila mana kita cuba memahami, kita tahu lemahnya kita daripada beramal, tapi kita tahu inilah dia kehendak Quran, kita bertaubat, mudah-mudahan kesungguhan tersebut melayakkan kita masuk dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin kita bermimpi untuk dapat syurga Allah dalam keadaan kita tidak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah? Bagaimana nak tahu apa yang dikehendaki oleh Allah dalam keadaan kita tidak cuba memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Sebab itu sehebat mana pun kita sentiasa belajar memahami ayat-ayat Al-Quranul Karim. Walaupun kita rasa kita ni buat ibadat hak wajib ni comel dah, kita kena tetap belajar memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini adalah kunci manusia mendapat hidayah, petunjuk ketika mana hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang baca, orang yang belajar, orang yang memahami, dia akan terselamat daripada syubhat, daripada tashkik, ragu-ragu yang diwujudkan oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang yang nak benar akidah dia kena baca Quran, dia kena belajar Quran. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullah. Pelik bagaimana orang beriman boleh jadi kafir sedangkan dia baca Quran. Dibacakan Quran ke atas dia. Kalau dia tengok itu cukup untuk dia selamat daripada terpengaruh dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Wa fikum rasuluh, di hadapan kamu ada rasul, dan di sisi kamu ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kamu boleh mengambil jalan lain selain daripada jalan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Orang yang hidup dia hanyalah berpegang dengan Quran, cara hidupnya berpandukan kepada apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, maka tidak sempat untuk dia belajar, untuk dia lalai, untuk dia terpengaruh dengan kehidupan yang jauh daripada jalan agama ni. Sebab tu kalau kita tengok 63 tahun hidup Nabi, semuanya adalah praktikal apa yang datang daripada teori Al-Quranul Karim. 63 tahun Rasulullah ni adalah cara nak beramal dengan 6,236 ayat Al-Quran. Maka kalau kita kata kita tak sempat, kita kata kita sibuk, kita kata kita tak reti, sibuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ketua keluarga, dia seorang suami, dia bapa, dia ketua kampung, dia ketua masyarakat, dia ketua negara, dia pemimpin umat, dia ketua bala tentera, dia serba-serbi, dia yang memutuskan hukum. Kehidupan Rasulullah masih lagi dalam ruang lingkup 24 jam sehari. Sibuk Rasulullah. Bagaimana Rasulullah ajar pada kita menguruskan kesibukan dengan acuan Islam. Agama dia tidak boleh diabaikan walaupun kita sibuk dengan urusan dunia. Dunia mestilah mengikut acuan Islam. Maka Rasulullah mengajar pada kita ada cara hidup berkeluarga, ada cara hidup bermasyarakat, ada cara hidup bernegara. Rasulullah ada 24 jam, tetapi semua amanah yang dipertanggungjawabkan pada dia disempurnakan dengan cara yang terbaik. Tidak ada kekurangan. Bagaimana Rasulullah sempurnakan? Dalam tempoh 63 tahun sempurna cara mengamalkan isi kandungan Al-Quranul Karim. Pelik umat Islam bila mana dia masih lagi banyak masa lapang dia, tak tahu nak buat apa. Ada orang kadang-kadang dia duduk dengung, kita tanya buat apa, tak tahu nak buat benda ni. Tengok dulu kok puas-puas duduk dengung juga, mikir tak tahu. Pelik. Kalau kita baca sunnah Nabi SAW, tidak ada waktu, tidak cukup masa, tak sempat
sunnah Rasulullah untuk kita amalkan dalam kehidupan kita ni. Kerana kita ni terlalu banyak dengan urusan-urusan lain. Nak kata sibuk, kita ni tak tahu sibuk pun benda. Sibuk sama. Nak boleh kadang-kadang nak boleh mari ke masjid ni pun belawang lah. Ke tak belawang ni? Mari biasa gitu. Ada mari ada masalah. Belawang juga teka-teka orang belawang. Belawang balik kerja. Kalau orang muda ni baru sudah main peluh. Ada nak berehat, ambil nafas dulu kata. Kalau hak kerja ni tengah main dan ngaji dengan orang bang. Dapat wah garik. Pas mayang garik pula, nak mari pula. Oh. Orang puang pula sudah tak nak nasi makan dulu abang oi. Nasi panas-panas lagi. Belawang pula nak pergi ke masjid ke nak makan dulu. Buka pula TV sedap pula, macam-macam pesen. Belawang nak tinggal keluarga sekejap. Nak isi perut sekejap boleh tinggal sekejap belawang. Tapi nak kata bagaimana Rasulullah ada masa. Lagu mana Rasulullah sempurnakan tanggungjawab dalam keluarga dia. Sempurnakan tanggungjawab dalam masyarakat dia. Sempurnakan tanggungjawab dalam negara, memimpin, mengurus sebuah negara. Boleh kita tanya, nak buat benda tak tahu lepas ni. Sepatutnya kita belajar apa yang menjadi sunnah Rasulullah selepas daripada kita buat satu perkara. Kalau kita kata kita duduk waktu garik ni, Rasulullah buat benda selepas isyak, itu tanda orang ni benar-benar nak menjadikan Rasulullah sebagai panduan dalam hidup dia. 24 jam hidup Rasulullah perlu digali. Bagaimana cara untuk menghidup dalam keadaan cara hidup kita itu adalah cara hidup yang diajar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So itu kelemahan kita. Sepatutnya kita insafi, kita belajar. Orang beriman diduduk baca Quran, dijadikan Rasulullah sebagai ikon, sebagai idol yang dijadikan petunjuk, qudwah, pemimpin, pimpinan, ikutan. Maka dia tidak sempat untuk dilalaikan dengan urusan-urusan yang merugikan dia di hari akhirat. Ini kelemahan kita. Allah sebut, Quran aku beri dah, Rasulullah aku atur dah. Lagu mana mu boleh buat maksiat lagi? Lagu mana kamu boleh lagi kembali kufur pada Allah Subhanahu wa ta'ala? Wa man ya'tasim billah, siapa yang pegang dengan ayat-ayat Allah, pegang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dalam tafsir disebut iktisam dengan makna dia belajar, dia mengajar. Itu tugas Rasulullah. Dia dapat Quran, dia sampaikan kepada orang. Kerana dia tidak hidup keseorangan. Kita belajar Quran, iktisam, berpegang dengan Quran dan sunnah Rasulullah. Kita belajar. Lalu kita cuba sampaikan kepada pasangan kita, sampaikan pada keluarga kita. Itu tanda orang yang bertakwa pada Allah. Faqad hudiya ila siratim mustaqim. Orang yang belajar dan mengajar Quran, belajar dan mengajar sunnah Rasulullah, dia belajar dan mengajar agama, dia telah mendapat petunjuk melalui jalan yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Ayat 102 sambung satu-satu. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah. Ini bendanya. Apa maksud takwa? Menjadikan ayat Allah Al-Quran, menjadikan Rasulullah sunnah dalam kehidupan kita. Itu takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa. Tak boleh ambil cara hidup lain selain daripada cara hidup yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala di dalam Quran dan telah diajar oleh Rasulullah dalam sunnah kehidupan baginda Nabi SAW. Ini makna takwa. Sejauh mana kita jadikan Al-Quran sebagai dustur, sebagai perlembagaan, sebagai undang-undang, sebagai rujukan hidup kita. Nak buat apa benda, Quran kata apa? Kita banyak orang kata apa. Quran kata apa ni kadang-kadang duduk tepi. Betul dia kata Quran kita nak ikut, tapi orang kata kena buat kira juga. Ikut orang, ghayatun nas la tudrak. Ridhan nas ghayatun la tudrak. Redha manusia kamu tak akan dapat sampai bila-bila.
Setengah kita ni kadang-kadang kita mengaji, kita tahu hukum tak boleh. Tapi orang kata apa, kadang-kadang kita simpan sekejap hukum tadi, kita ga'i kat orang. Kadang-kadang saya buat contoh majlis ni, kau kahwin. Ni kau kahwin, anak puan, nak comel ke nak uduh? Nak comel lah tau. Nak comel, maka bertabarruj melampaui batas. Solek. Habis kan bergelabaknya muka. Siapa lagi tak kenal hak manusia. Dulu lain, ni lain. Solek, nak suruh lawak, tak salah. Tapi melampau sehingga berhias, merubah keadaan daripada asal, ia telah melampaui batas. Hukumnya haram. Ini hukum tabarruj. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Jangan kamu berhias dengan perhiasan yang melampaui batas. Saya sebut pada apa? Baru ni ada walimah seorang. Tok lelaki dia nikah dengan bini dia ni, baru nikah. Dia kata, "Ustaz, lagu mana Ustaz?" Kita pesan dah kita ni orang ngaji, kita pesan ke dia, "Mu tak nikah lagi, jangan nak bergelabaknya muka, buat biasa, padang cukup comel dah," dia kata. Mak dia sebut pada dia, "Nikah sekali ni je, mu dah ikut mak jaga, mu jangan jejak umur ni." Mak pula. Bukan mak kat kampung ni, mak kat lain ni. Malu ke mak ni, belawa. Mak panggil mak andang lagi. Duk solat ke muka anak dia. Natu dia hak lelaki ni, "Ustaz, ai nak buat lagu mana ni? Dah hak ni hak mak kan lawan sama cacang, lagu mana pula lepas ni?" Mak kata apa? Malu sikit ke mak ni. Orang kata dia pula ke mak ni gigi. Pala kau tak ada solat sikan ini, kata mak dia ni pula. Ada benda gini. Kenapa? Kerana redha manusia. Banyak benda kita buat, kan orang kata apa kan? Sebab tu kalau majlis nikah kahwin sebagai contoh, banyak hutang berbanding dengan hak kita nak buat. Tak ada benda amal, benda ibadat, nak suruh orang makan, nak gai ke orang, tapi seribu-seribu hutang. Hutang ni tak boleh buat main-main. Kita kena sedar kita ni duduk mana. Kita mampu banyak ni kita buat majlis ni dengan hutang. Nak pelawar tu hutang tu. Sek persalinan nikah pun hutang pula. Pakai baju Melayu tak boleh. Nak pakai dengan kui-kui, nak selik juga. Ada pitih buat lah. Dah tak ada pitih pala gak ngagi hutang dia tu, hutang dia ni. Nak buat makan dengan belawar, kenopi saja tak masalah. Nak juga skelet. Contoh. Ini realiti yang berlaku. Berhutang puluh-puluh ribu. Akhirnya bila nak majlis tu main cekol. Salah karut ni benda ni. Pasal apa? Pasal nak balas balik hutang tadi. Kalau tak salah karut dah. Sedangkan ada benda yang lebih baik kita buat sekadarnya. We makan sungguh. Orang tak kata orang tak kata nekah sangat tu, makan gula saja tak ada lauk lain. Kita pun kena sedar diri kita. Kita bukan nak pandangan manusia. Kita we makan tu di sisi Allah jauh lebih besar. Allah Ta'ala tahu dalam hati kita. Ini yang merosakkan manusia. Teringat cerita Luqmanul Hakim. Jalan satu kampung kan. Dia jalan dengan anak. Ada seorang ayah jalan dengan anak dia. Jalan naik keldai. Naik keldai ni ayah duduk di atas dulu, anak tolong tarik. Orang kampung pun kata, berat nanang anak ni, kata lok kaya. Nanang ayah ni lok kan anak kecil ni tolong tarik. Ayah ni bila dengar turun pula tak anak di atas. Jalan lagi orang kampung kata, "Dak mana anak tu banyaknya kat ayah tua-tua waktu terik dia macam bercaga raja pula duduk di atas." Akhir dua-dua duduk di atas lah senang. Bila duduk atas kata, "Wak nyaknya ke binatang pula." Dah nyaknya ke himar tu dah besar mana. Pakat duduk atas tu belaka dua-dua orang. Jalan sikit lagi turun belaka. Orang kampung pun kata pula, "Palarak tak reti. Wak apa boleh himar tak boleh nak naik." Pada dia kata tak ada pedas sikit harang boleh himar ni. Contoh cakap apa kita gitulah. Makna apa dia? Munawak lagu mana nak dapat redha manusia? Ridhan nas ghayatun la tudrak. Redha manusia mu tak akan boleh sampai bila-bila. Tetapi carilah redha Allah. Manil tamasa ridhan nasa bisakhatillah. Siapa yang cari redha manusia dalam keadaan Allah Ta'ala tak suka, sakhitallahu anhu wa askhata anhu nas. Allah murka pada dia. Dan akhir sekali manusia pula akan murka pada dia. Mungkin mula-mula manusia puji-puji, akhir sekali manusia akan murka kerana telah didahului oleh murka Allah. Manil tamasa ridallah bisakhatin nas. Siapa yang cari redha Allah
dalam keadaan manusia mencemuh. Beratmu, dorokmu, pelikmu, macam-macam. Tapi dia cari redha Allah. Radhiyallahu anhu. Allah redha pada dia. Wa arda anhu nas, dan akhir sekali seluruh manusia akan redha pada dia. Kerana dia telah dapat redha Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam ini adalah mengutamakan pandangan Allah dan Rasulnya dalam kehidupan. Ini tanda orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu pada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan maksud jadikan Allah dan Rasul sebagai panduan hidup dia, cara hidup dia. Dia tidak menjadikan benda lain sebagai suatu perkara yang perlu dia kejar. Ini hakikat tauhid yang sebenar, muwahhidin. Orang yang mengesahkan Allah Ta'ala, dia mencari redha Allah, dia tak cari redha makhluk. Kerana dia tahu di sebalik redha Allah, di sanalah akan lahirnya redha makhluk. Tapi kalau dia mencari redha makhluk, dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan dimurkai oleh Allah dan seluruh yang memurkainya. Ini benda yang kita kena sedar. Dalam hidup kita kena belajar Quran, kena sabar Quran, kena hidup cara Islam. Ini hakikat takwa yang sebenar. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan kamu mati melainkan dalam keadaan Islam. Kata As-Suyuti, muslimun dengan maksud muwahhidun. Hidup kita ni nak cari Allah, betul-betul mengesahkan Allah, tidak bergantung harap pada dunia, tidak bergantung harap pada makhluk. Orang yang faham benda ni, maka hidup dia adalah hidup yang mutadayyinun, beragama. Tengok dia, nampak dia ni ada agama. Ada juga orang ni kita tengok-tengok, bagusnya dia ni orang agama. Tanda dia apa? Cara hidup dia. Ada halal dia buat, benda haram dia tak buat, kata bagusnya dia ni. Kadang-kadang kita tengok orang ni mengaku tapi tak ada cara hidup agama pada batang tubuh dia. Tak nampak benda halal haram. Dia kira apa? Dia kira hak boleh beri keuntungan pada dia, dia ambil. Hak boleh mengenyangkan perut dia, dia ambil. Ini tidak ada agama dalam diri dia. Walaupun muslimun, walaupun dia Islam. Muslimun muwahhidun, orang yang nampak agama pada diri dia. Dari sudut ibadahnya, dari sudut muamalahnya, dari sudut jinayahnya, dari sudut munakahahnya, seluruh urusan hidup dia, diri dia dengan Allah, diri dia dengan keluarga, diri dia dengan masyarakat, diri dia hidup sebagai hamba Allah atas muka bumi, semuanya nampak ada batasan hukum-hukum dia. Dia jaga benda tu. Itu muslimun, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa'tasimu bihablillah, dan hendaklah kamu berpegang teguh dengan hablillah, kitabullah, tali Allah, kitabullah, jami'a, semua sekali. Tak boleh juzuk-juzukkan tali Allah Ta'ala. Ada benda nak ikut Quran, ada benda tak boleh ikut Quran, tak boleh. Rasulullah mempraktikkan 1236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, semua tu semua urusan hidup. Tak ada walaupun satu saat dalam hidup kita ini terlepas daripada taklif 5 hukum. Tak ada. Ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada halal. Cari satu saat kita terlepas daripada 5 hukum ini. Tak ada. Lalu ada orang kata payah, payah sebut agama ni payah. Kita nak nega, nak untung main kok ni payah, lambat sikit boleh. Dia bunyi contoh. Dia kata payah, orang buat belaka, dia kata mai kok ni nak dia hak kita rugi sama kita orang kini belaka. Ketinggalan zaman lah kita ni. Ada tu biar ayat ni. Dia rasa agama ini satu bebanan. Dia tak faham taklif itu apa. Saya teringat orang buat contoh. Taklif ni, hukum-hukum ni tak boleh lari daripada 5 hukum. Kan ada wajib, ada sunat, ada harus, ada makruh, ada haram. 5 ni, hak kita duduk rasa berat, berapa tiap kita tak boleh buat daripada 5 ni. Haram ni tak boleh buat.
Makruh boleh buat, tak boleh buat juga, tapi duduk pada tangga jazam yang putus, duduk sampai tahap tu. Tapi dia tetap maksiat. Cumanya tak jatuh pada dosa, tapi dia boleh jatuh pada dosa. Dia menghampiri dosa. Makruh ni dia tetap tak boleh buat ni. Kita kena faham juga dia kata makruh, tak apa tak. Lepas tu dia buat. Pasal apa? Sebanyak-banyak orang kata haram, seorang aja kata makruh. Dia pegang hak makruh tu. Makruh ni tetap tak boleh buat. Sebab apa? Makruh ni benda yang ditegah. Haram ni benda ditegah juga. Sunat benda yang disuruh. Wajib benda yang disuruh. Cuma dalam istilah fiqhnya, usul fiqh, kaedahnya sebut putus tak putus. Saya biasa buat contoh kan jalan kaki tau. Kita orang duduk kebun. Anak dia dulu orang tua-tua duluan dia pokok duku, pokok botang, anak dia kabak pokok. Anak kecil 5 tahun. Dia kata gerang tengok orang kabak duku ni, kata duku ni duduk di batang saja ni julah-julah banyak ni. Kabak kaya ni naik duku aja. Tak payahlah mu ni budak lagi patah jatuh kan tak reti ke beza hak mana pahu tak pahu. Gating tu kata kan jatuh belepek jatuh bawah kan patah payah. Tak apa ayah, tak apa. Ayah kata jangan naik juga. Naik ni daripada awal daripada bawah ni pun naik. Ayah kata jangan naik juga. Susuk ayah kata dia. Dah naik tinggi. Ayah panasan. Dah jumpa gitu. Gaji nak ayah. Ambil. Kawan ni kau sedap naik. Naik. Ayah yang marah tak? Marah tapi dia geram sangat naik tinggi lagi. Dah lah kata jangan pergi kat julah Pergi tak sekarang kat julah ni. Pergi kat julah dia kata, pergi ujung biar rapat tu, biar jatuh tu. Tak apa dia kata, ni buah banyak lagi kat ujung dia. Kat julah dia pergi kau dekat. Lendu duduk berayung ni. Cuk capai. Dia pun glosor atas belakang, dia turun. Tak jatuh pun. Dia kata kat ayah. Ayah nak buat mana anak gini? Ayah gosok bagusnya mu. Kat gini naik pula ni gitu. Dah. Ayah wui dulu sekali. Mu ni tak tahu pasal. Waduku. Ayah ni pula. Jatuh dak padang sakit. Ayah ni marah dah. Marah. Dia jadi orang taat ke jadi orang derhaka pada ayah dia? Derhaka mu dak ikut kata aku. Jadi derhaka ni lawang kata ayah. Lawang kata ayah ni nama derhaka bahasa Melayu, bahasa Arab dia panggil maksiat. Cuma dia tak atur berdebak. Hak seorang lagi amalnya pun tengok. Tua setahun. Naik juga. Naik. Yalah ayah saya kata kau anamu ni tak terbasi dah aku ni. Naik berdebak jatuh sungguh. Dah berat sikit. Hak ni 10 kilo, hak ni 12 kilo. Berdebak jatuh. Ayah dia sedang molek jatuh tu. Ambil pelepah nyok pak sedaknya pepoh lah pula kata balah. Aku pesan dah tadi. Hak ni jatuh sakit patah ri. Hak tadi tak jatuh. Dua-dua ni ayah dia berakhir tak? Ayah suka tak? Dua-dua ayah tak suka. Cumanya hak tu jatuh dalam, orang kata jatuh dalam mudarat, hak ni tak jatuh lagi. Tapi dua-dua maksiat. Itulah makruh. Dia tak jatuh lagi dalam tu, tapi dia telah langgar perintah daripada tuan dia. Sebab tu makruh ni benda yang dilarang. Jangan pergi. Kalau mu tebang lagi, banyak kali mu buat, maka jatuh juga. Cuma benda haram ni dia jelas. Tapi kita nak sebut sini, dalam 5 hukum ni, hak memang tak boleh buat terus hak haram. Pak lagi boleh buat. Jaga-jaga. Tiba-tiba dia kata, serba-serbi tak boleh. Serba-serbi tak boleh apa? Boleh pak utir, pak lawasa je kira matematik. Hak mana banyak? Pak kesa. Pak lah banyak. Dia kira setu. Saya ingat orang buat contoh kan, orang nak mari jalan kampung kita tau. Dia nak mari jalan kampung kita. Orang lupa nak mari kampung kita ni. Saya lama dah zaman belajar dulu. Aku nak pergi Terengganu boleh tak? Boleh mari. Boleh. Hari dia nak hari Jumaat mari. Boleh tak? Boleh sama ni. Boleh sapalah Terengganu. Dah aku nak pergi jalan rumahmu boleh tak? Boleh. Mari rumah. Assalamualaikum. Wassalam. Duduk cakap. Tu dia tanya. Dah tak berhajat masuk. Boleh masuk. Orang nak masuk pun. Lepas tu masuk. Lepas tu duduk. Bila duduk. Kan adat kan. Adat kita pergi rumah orang ni. Nabi ajarnya lagu mana. Bila kita pergi rumah orang. Kena minta izin untuk masuk. Fasallimu ila ahliha. Kena bagi salam. Assalamualaikum. 3 kali salam. Ini adat. Kita tengok sunnah Nabi ni Allah. Syamil sangat-sangat. Tapi kita tak apa nak buat bab ni tau.
Kalau kita baca Quran ni sutu-sutu, pergi rumah orang ni salam dulu. Assalamualaikum. Dengan keyakinan orang dengar, bukan tepik. Kadang-kadang selalu kita yakin orang dalam dengar, rumah kecil ni, rumah kecil tepik, sekapung dengar. Padang-padang, Assalamualaikum. Sekali. Cara bagi salam, bukan Assalamualaikum, duduk ngitar, saya elok benda tu, saya elok benda ni. La ilaha illallah. Jangan duduk mengadap depan pintu. Pasal kita tak tahu pi ada dalam tu. Ni duduk muka pintu. Puan dia pula muka, betul lah kembar katung. Salam, Allah mau tutup mula. Tak kenyaknya. Caranya tak dia duduk mengadap depan pintu. Kita duduk di sudut dan kita mengadap belah lain. Jangan mengadap ke pintu ni. Ini sunnah yang diajar oleh Rasulullah. Bagi salam 3 kali dengan sangkaan dia dengar. Kalau dia tak dengar, kita bagi tu kuat. Kena dekat. Kalau ada orang dia dengar, kita pun kata dia tak dengar, habis topik tak dengar juga, balik. Wah, kata ya ada saya, kita nak suruh tubik juga. Dah dia tak buka pintu. Mu tidak ada hak pasal tu rumah dia. Rumah ni dia ada kuasa, tanah ni dia ada kuasa. Tanah dengan rumah ni kuasa mutlak. Raja pun tak boleh masuk ke rumah kita kalau tu rumah kita. Raja bagi Assalamualaikum, Assalamualaikum. Masuk lebih kurang boleh tak? Tak boleh, ni rumah aku. Itu hukum dia. Hukum. Dia ada hak masing-masing. Sebab tu rumah ni, tanah dengan rumah ni perkara yang cukup besar dalam Islam. Tak boleh jual rumah, tak boleh jual tanah mudah-mudah, tak boleh. Sehingga Nabi sebut, siapa yang jual satu tanah, tidak beli tanah yang lain, tidak diganti dengan tanah yang lain, maka tidak layak maka dia layak untuk mendapat kerugian. Ni orang ni sebut dalam hadis. Nak kata rumah ni dia ada hak dia sendiri. Orang tak boleh masuk mudah-mudah. Kita pun bagi salam. Assalamualaikum. Buka pintu. Duduk cegak. Dalam Quran sebut, kalau tak bagi masuk, tak boleh masuk. Mu duduk cegak situ lah. Kita pun ni. Waalaikumsalam. Baru masuk. La ilaha illallah, sabar. Siapa tuan rumah? Kalau tuan rumah ni tak reti, kita tanya pula. Dah tak boleh masuk ke? Banyak benda nak cakap ni. Masuk tuan rumah ni kata. Masuk. Tak boleh duduk lagi. Sehingga diberi izin untuk duduk. Kita masuk, lepas masuk kita buat benda. Comel kursi. Bila-bila ni. Baru duduk. Lembut molek kata. Beli mana? Pesan kita. Sunnahnya tak boleh duduk lagi. Melainkan setelah diberi izin untuk duduk. Dah aku duduk dirimu. Tak kata basi sungguh. Tak beri duduk. Kata lengah ni. Duduklah nak duduk. Tuan rumah ni kata duduk. Lepas duduk, tuan rumah pun waktu biar air. Ini hak seorang tetamu. Dia dapat hak dia untuk dapat layanan daripada tuan rumah. Waktu biar air, waktu biar makanan. Boleh makan tak lagi? Tak boleh makan lagi. Siapa diberi izin untuk makan? Sembang. You buat batuk boleh. Buat batuk. Ada air sikit. Minum lah. Baru dia minum. Kalau kita minta. Kalau kita tak minta, selepas dia pelawa baru boleh minum. Baru boleh makan. Kalau tak pelawa, tak boleh nak kata apa. Macam beli tahu. Ambil baru je. Ambil buat lagi. Klik tengok. Dah nak kata ke mana? Itu hak tuan rumah. Sehingga dia kata makan. Makan, tuan kata dah nak makan. Sedap makan. Lepas makan ni, tuan rumah pun tanya, dah nak tidur mana malam ni? Ada tempat pergi tidur rumahmu boleh? Boleh ni tuan rumah ni pula kata. Boleh sokmo ni. Lepas boleh masuk dalam bilik tidur. Dah bilik mana nak tidur ni? Bilik ni boleh dia tunjuk. Bilik ni boleh. Baik. Ada 2 bilik lagi. Ni bilik tetamu boleh tidur sini. Ni bilik anak aku hak lelaki boleh tidur sini pasal hidup asrama. Ni bilik anak aku hak puan boleh tidur sini pasal hidup asrama juga ni. Tapi bilik ni mu jangan masuk. Bilik aku dengan bini aku. Kau dia balas. Mu ni serba-serbi tak boleh. Faham tak ni? Aku boleh daripada tadi dah ada pukul lupa sampai boleh dah ke? Bilik aku suti je aku dah boleh masuk. Tak dia balas. Mu ni serba-serbi tak boleh kata. La ilaha illallah. Faham tak tu? Makna manusia ni Tuhan beri belaka dah. Semua benda boleh buat. Cuma ada tempat yang manusia jangan buat. Allah tahu mudarat dia. Sikit je. Benda ni. Ya kata serba-serbi tak boleh. Payah hidup lagu ni. La ilaha illallah. Mu ni orang ke dah apa mu ni? Faham tak ni? Ni benda Allah Ta'ala buat dunia ni untuk manusia. Semua untuk manusia. Muka bumi Allah Ta'ala untuk manusia imarahkan dia.
Buatlah semuanya halal. Melainkan perkara yang disebut sebagai haram. Hak sebut ni sikit je. Hak tak sebut tu buat. Minum air. Banyak mana air dia. Air teh, air serba-serbi air. Bila ni pelak-pelak air tau. Cappuccino, mocha lah apa gitu gini. Kata air juga. Hak kopi tu belah-belah jenis kopi tau. Coklat belah-belah jenis coklat. Macam-macam pula. Macam-macam pasang. Oh air Thailand lah ada. Air Kemboja ada. Gi pasal malam pelak-pelak dengan air. Serba-serba colour dia. Sebanyak-banyak air tu mu minum lah. Mu nak tegak terus pahit tu dah apa. Embung mari nak minum. Minum lah. Cuma jangan minum arak. Oh nak arak juga. Jadi kepelak kita ni. Nak kata kita ni mikir benda hak pelik sama. Pasal apa? Dia duk tanya sebab apa tak boleh? Sebab apa tak boleh? Cerita pergi jalan rumah orang, tuan rumah kata mari awak duduk. Lepas duduk lama tuan rumah kata, hamba ni ada urusan ni kena luar kawasan ada 3 hari. Dia duduk macam rumah sendiri. Hamba habis keluarga ni ada urusan dan nak dia mari awak ajar homestay, awak cari rumah sendiri. Cumanya tuan rumah kata, ni ada peti setengah rumah ni. Jangan buka peti ni dah. Tuan rumah pun lari 3 hari. Guana dia tengok peti tu hari-hari duduk tengah rumah. Benda apa dia fikir? Benda apa dalam ni? Benda apa? Hidup mikir hak tu. Dia hak kata tak boleh. Hak tu hidup mikir. Hidup tuai. Tuan nak duduk hidup tuai sikit tengok. Oh tengok benda apa dah. Ilaha illallah. Peseng manusia. Allah kata benda haram ni benda mudarat pada masa fikir. Allah yang buat bumi ni. Allah yang buat alam ni. Dia tahu mana baik mana buruk. Hak buruk ni sikit je. Mu jangan ambil benda ni. Hak lain ambil. Tapi dia nak buat juga. Pasal apa? Pasal tidak ada takwa. Tak ada takwa. Kalau orang fikir Quran, fikir sunnah Rasulullah, dia tak ada fikir dah nak cari benda hak larang. Dia duk fikir benda hak wajib, benda hak sunat. Mikir nak buat benda tu je. Cara hidup dia duk fikir lagu mana nak buat hak Rasulullah suka. Lagu mana nak buat Rasulullah suruh. Lagu mana nak buat hak Allah suruh dalam Quran. Dia duk fikir benda tu. Nak buat benda ni tak ada masa dah kita. Tak ada masa kita ni. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Pegang teguhlah kamu dengan tali Allah semua sekali. Makna mu duduk dalam rumah ni pun ada hukum taklif dia. Mu tubik rumah ada hukum taklif dia. Mu duduk tempat kerja ada hukum dia. Ada hukum belaka. Mu duduk dalam masyarakat ada hukum dia. Mu jejak bumi Allah Ta'ala ni ada hukum dia. Tak ada saat detik mu terlepas daripada hukum ni. Maka orang yang hidup dipikir Quran, fikir sunnah, dia akan jaga benda ni betul-betul. Dia pegang kejap. Dia tidak akan berkeluarga, melainkan dia berkeluarga dalam keadaan mengetahui batas-batas hukum. Dia tidak akan bekerja, melainkan dia yakin perkara yang dia buat diredai oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan berniaga, melainkan setelah dia yakin perniagaan dia adalah perniagaan yang halal, yang selamat daripada syubhah dan perkara yang haram. Ini orang yang beragama. Ini jaminan daripada Allah. Wadhkuru ni'matallahi alaikum. Ingatlah kamu nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut kepada ahlul kepada kaum Ansari. Terbahagia ayat ni ya. Mungkin ingat nikmat Allah Ta'ala. Sebelum ni kucahannya habis. Kucahannya. Aus Khazraj ni berkucahannya tak ada agama dalam hidup dia. Berpecah. Balah ratusan tahun. Sehingga hebatnya Aus Khazraj ni balah, orang Yahudi balah pula sama dia. Kenapa? Kerana Aus mengambil penolong dari kalangan Yahudi Bani Nadir. Khazraj mengambil pertolongan daripada Yahudi Bani Quraizah. Yahudi boleh balas sama sendiri. Pasal apa? Pasal masing-masing menjadi wali, menjadi penolong kepada Aus dan Khazraj. Sebab mu tolong tu, maka mu adalah musuh aku. Hak ni apa? Mu tolong tu, maka mu adalah musuh aku. Berkucahannya sekali Aus dan Khazraj. Tiba-tiba Allah Ta'ala wa mari Quran, wa mari Rasulullah. Aus dan Khazraj ni mari duduk belajar ayat Allah, belajar sunnah Rasulullah. Hak balah tak dia boleh buang belaka, pasal orang mari nak jadi baik. Sebab tu kita boleh buang perbalahan, kita boleh buang pertelingkahan bila masing-masing mari belajar nak faham Quran dan juga sunnah Rasulullah.
Kalau tak belajar, mu akan balas sampai bila-bila. Sebab tu orang mari belajar ni, orang tu adalah orang yang nak jadi baik. Nak jadi baik. Wadhkuru ni'matallahi alaikum idh kuntum a'daan. Mungkin ingat nikmat Allah Ta'ala sebelum ni mubalah, berpecah belah. Sehingga bunuh ratusan tahun. Sebelum ini kamu a'daan, musuh seteru yang cukup hebat. Fa'allafa baina qulubikum. Dengan sebab Quran dan Rasulullah yang Allah Ta'ala utus, disatukan hati-hati kamu. Ikhwanan. Daripada a'daan jadi ikhwanan. Daripada musuh jadi adik-beradik. Ikhwan, adik-beradik, saudara mara. Ikhwanan ni hubungan yang cukup rapat. Ikhwan. Cukup rapat. Saudara, adik-beradik betul. Sebab itu Nabi SAW sebut, mathalul mu'minina fi tawadihim wa tarahumihim wa ta'atufihim kamathalil jasadil wahid. Umpama orang beriman, dan antara orang beriman yang lain seperti mana satu jasad. Fi tawadihim, kesatuan mereka, kelembutan, keramahan, gaul mereka ni satu jasad. Dah duduk bergaul sama, adik-beradik. Idza ishtaka minhu 'udwun, satu jasad yang rasa sakit, mengadu, oh sakit, tada'a lahu sa'iril jasad, maka semua sekali jadi sakit. Ini kuat hubungan umat Islam sama sendiri. Tak boleh tengok orang sakit, mesti tolong. Macam kita sakit gigi. Sakit gigi ni, mana sakit? Sakit belaka. Jomlah keluar, oh tak boleh sakit gigi. Dah mana jalan pakai gigi ke pakai kaki, kita tanya pula. Sakit gigi, dah sakit, dah nak jalan. Dia ni sakit gigi tapi kaki tak boleh nak nakah pasal demam. Nampak? Ini umpama masa sakit satu semua. Lagi mana tangan kaki menolong, kaki melangkah pergi ke hospital. Tangan pula temu, mata pula cakap dengan doktor, mata tengok, perhati, belajar, tangan ulu piti boleh ubat, makan obat, cabut gigi, akhirnya baik. Apa benda? Masa susah, semua rasa susah. Maka masing-masing berusaha untuk menghilangkan kesusahan. Ini kekuatan umat Islam. Maka umat Islam ni dia kuat. Bila masing-masing nak bersatu, nak tolong-menolong. Tolong-menolong atas apa? Tolong-menolong atas asas agama. Ini akidah. Sebab itu kita nak bertolong-menolong. Masing-masing ada dunia dia. Mu nak tolong aku sebab apa? Pasal mu boleh beri kelebihan kepada aku. Benefit, kelebihan dari sudut apa? Dari sudut ni, dari sudut ni, dari sudut ni. Orang ni boleh beri kelebihan dari sudut ni. Orang ni boleh beri pangkat. Orang ni boleh beri harta. Orang ni boleh macam-macam. Tetapi kekuatan yang sebenar adalah bersatu atas asas akidah kerana Allah Ta'ala. Sebab apa mu ni tolong? Sebab Allah. Walaupun mu tak boleh beri apa-apa pulangan dari sudut dunia, tapi kita sama-sama mentauhidkan Allah. Kalau semua ni mari nak jadi baik, nak balik pada Quran hadis, tak akan balah. Sebab masing-masing telah buang kepentingan dunia masing-masing. Maka masing-masing tolong menolong. Orang yang ada lebih, dia akan support orang yang kurang. Orang yang kurang, dia akan berusaha untuk ikut orang yang lebih tadi. Bahkan dia akan berusaha melipat gandakan. Orang ni bagi piti, bagi modal, ni bekerja lebih hebat lagi. Ini hubungan umat Islam. Sebab tu nak bersatu kerana akidah. Kalau tak ada akidah, tak balik pada Quran hadis, manusia akan gagal selama-lamanya. Dia akan berkucahnya, dia akan balah. Kerana masing-masing ada kepentingan duniawi. Sebab itu teori dalam Quran, nak bersatu, Muh Aus Khazraj mari duduk depan Nabi, belajar dengan Nabi bagaimana cara hidup yang sebenar. Maka Nabi ajar Quran. Bila masing-masing mari belajar ni macam kita lah. Kalau orang duduk mari belajar sama, duduk faham sama, duduk belajar sama, duduk belajar Quran. Maka kita fikir nak betul diri kita je, tak dang nak cari salah orang ni. Tak dang. Yang masalah kita ni tak mengaji, tak belajar, tak tengok orang sama. Kalau salah sikit aja kita mari dengar. Ada juga. Kalau mari ikhlas ni je boleh. Kalau tak ikhlas ni tak boleh juga. Yang mari dengar benda atas kepala dia tu, atas kepala dia, kepala orang sama. Kepala dia ada kena kepala dia. Ada kau jenis gitu. Kalau mari ikhlas sungguh nak jadi baik, dia tak ada fikir dah orang. Dia fikir dia je.
Dia nak paut dengan orang ni nak kenal agama, orang ni nak kenal agama, orang ni nak kenal agama, orang ni nak pegang Quran, orang ni pegang Quran, ni mana dah mana balah semua nak balik pada Quran. Maka di sana dia akan jumpa titik-titik persamaan, lalu dia boleh kuatkan hubungan sama-sama dia. Akhirnya keluar salamatus sadri, berlapang dada. Silap sikit, dah apalah, benda kecil je, dah apalah, kita kan nak jadi baik belaka, itu biik buah tu. Tapi kalau hak ni nak ke agama, hak ni tabuh agama, perseteruan akan terus berlaku. Kalau nak cakap tentang bersatu, nak cakap tentang baik, nak sama, tak akan boleh selagi mana dalam kepala otak masing-masing ada lagi kepentingan duniawi. Tidak meletakkan Quran ayatullah, tidak meletakkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mung Aus Khazraj, itulah penyebab mubalah dulu. Fa'allafa baina qulubikum, kami satukan hati-hati kamu, fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, lalu kamu jadi bersaudara adik-beradik, wa kuntum ala syafa hufratin minan nar. Masa tu mu ni duduk tepi jurang neraka. Sebab apa duduk tepi jurang? Sebab kalau mu mati dalam neraka selalu dah. Tapi sebab mu dak mati lagi, duduk tepi dah, lalu fa anqadhakum minha. Dalam keadaan balah, pecah belah, buat maksiat, bunuh, belaka semua ni pecah belah, pecahannya Allah Ta'ala wak mari Nabi SAW. Lalu ketika kamu duduk di kemuncak nak mati, Rasulullah mari sampaikan ayatullah, ayat-ayat Allah Ta'ala. Lalu kamu sempat tunduk bersatu, kamu tak masuk neraka. Sebab kamu sempat bertaubat sebelum kamu mati. Sebelum daripada tu, kalau Rasulullah tak mari lagi, mu jatuh dalam neraka dah kalau mu mati. Tapi sebab mu tak mati, Rasulullah mari wak mari ayat, mu selamat daripada neraka tadi. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan kepada kamu semua ayat-ayat dia. Mudah-mudahan kamu terpimpin, mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala a'la wa'ala. Mudah-mudahan apa yang kita baca malam ni dapat bagi manfaat pada diri yang bersendiri dan semua yang mendengar. Minta maaf salah silap, segala yang baik dari Allah, yang lemah dari yang bersendiri. Aqulu ma sami'tum astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min 'aynin la tadma' wa min 'amalin la yurfa' wa min du'a'in la yusma' wa min ومن دعوة لا يستجاب له. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.